Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majidah binti Abdul Halim dan kumpulan saya akan mempersembahkan tugasan 2. Tugasan 2 ialah mengenai peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Ini merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Antara perkara yang kami akan bincangkan ialah 1.0 pengenalan, 2.0 masalah perpaduan kaum sebelum merdeka, 3.0 langkah-langkah mengatasi, 4.0 iktibar peristiwa dan 5.0 adalah penutup. Kemerdekaan Malaysia dicapai melalui pemufakatan politik pelbagai kaum. Perjuangan, pengorbanan dan sumbangan tokoh-tokoh terdahulu berhasil membentuk sebuah negara merdeka pada 31 Ogos 1957. Kegagalan memahami sejarah silam menyebabkan sesebuah negara bangsa itu akan kembali terjerumus dalam kaca perbabalahan dan persengketaan kaum yang bukan menguntungkan negara malahkan merugikan negara. Peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil iktibar agar Malaysia terus hidup harmoni dan berbau erat kepada jabatan perpaduan yang telah diwariskan kepada kita oleh generasi terdahulu. Masalah perpaduan kaum ini telah berlaku sebelum merdeka, iaitu pada zaman penjajahan British. Menurut Muhammad Ali Hanifah dan Ayu Nur Azilah Muhammad, penjajahan British telah mengubah politik masyarakat Melayu tradisional, di mana jika dahulu hubungan antara Cina dan Tanah Melayu hanya melibatkan perdagangan dua hala sahaja tanpa penghijrahan secara besar-besaran. Namun, pada seawal 1977, imigran Cina dibawa masuk dan makin meningkat hingga 1874. Kemasukan orang India juga tidak terhad untuk pelumbungan biji timah dan juga getah. Keadaan ini menjadikan orang Melayu merasakan satu ancaman besar apabila orang Cina yang ditempatkan di bandar semakin maju dalam perniagaan mereka. Pada zaman penjajahan British juga telah mengamalkan dasar pecah dan perintah, di mana orang Melayu berada di kampung hanya terlibat dengan bidang pertanian dan juga nelayan, manakala orang Cina berada di bandar terlibat dalam perniagaan dan orang India pula ditempatkan di ladang bekerja sebagai buruh. Dalam sistem pendidikan juga memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan masalah perpaduan. Ini kerana sistem sekolah vernakular yang wujud memberi kesan dalam pendidikan yang berbeza, iaitu sekolah aliran agama, Inggeris, Cina, Tamil dan juga aliran Melayu, di mana kewujudan sekolah ini dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan menyebabkan hubungan mereka semakin renggang. Sekolah vernakular Melayu, Cina dan India ini mempunyai kepentingan sendiri. Contohnya, di mana sekolah Melayu hanya untuk orang Melayu, sekolah Cina kepentingan orang Cina dan sekolah Tamil untuk kepentingan orang India. Tetapi British tidak memainkan peranan dengan adil, terutama dari segi layanan yang setaraf kepada semua bangsa. Contohnya, sekolah vernakular Melayu dan Tamil hanya terhad untuk sekolah rendah sahaja, manakala sekolah vernakular Cina mendapat keistimewaan melalui sekolah rendah, iaitu selama 6 tahun, junior middle selama 3 tahun dan senior middle selama 3 tahun. Lulusan untuk sekolah Melayu hanya setakat memenuhi keperluan tenaga manusia yang paling rendah. Seterusnya ialah pada zaman pendudukan Jepun. Pihak Jepun pula mengamalkan dasar anti-Cina dan pro-Melayu yang mengeruhkan lagi keadaan semasa dengan menyebabkan timbulnya perasaan benci dan prasangka buruk masyarakat Cina terhadap orang Melayu. Orang Melayu dan India lebih disukai oleh Jepun berbanding dengan kaum Cina yang kerap dilayan buruk dan dianiayai kerana memberikan sokongan moral dan material kepada para nasionalis Cina dalam Perang Cina-Jepun.
Namun, pada kekalahan Jepun pada 1945 telah menimbulkan semangat dendam orang Cina kepada orang Melayu kerana membantu Jepun menjadi tali barut dan menentang Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA) yang didomasi oleh orang Cina. Konflik yang berlaku antara kaum semasa 3 minggu penguasaan MPAJA antara tempoh pengunduran Jepun dan juga kedatangan semula British. Semasa kedatangan British semula, telah berlaku rusuhan kaum dan juga darurat. Darurat Tanah Melayu merupakan darurat yang diisytiharkan oleh kerajaan British di Tanah Melayu dari tahun 1948 hingga tahun 1960. Selepas tentera Jepun menyerah kalah kepada British pada 15 Ogos 1945, anggota-anggota Parti Komunis Malaya (PKM) mengambil kesempatan keluar dari hutan dan bertindak ganas. Hal ini telah menimbulkan konflik khususnya antara orang Melayu dan Cina apabila komunis yang didomasi oleh kaum Cina keluar dan menyerang kampung-kampung Melayu. Situasi selepas darurat menyebabkan ketegangan kaum semakin meningkat. Keadaan ini telah menyebabkan kerajaan British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu. Selain itu, keadaan ini juga telah menyemai dan menimbulkan perasaan curiga dan dendam antara kaum di Tanah Melayu. Tragedi 13 Mei telah menyebabkan rusuhan di antara kaum berlaku di negara kita. Oleh itu, langkah segera perlu diambil oleh pihak kerajaan bagi mengelakkan rusuhan daripada terus berlaku dan juga bagi mengelakkan kekacauan berlaku serta merebak di serata tempat. Antara langkah-langkah yang telah diambil adalah: pertama, mengisytiharkan darurat; kedua, menubuhkan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran; dan yang ketiga adalah peranan Raja-Raja Melayu. Pada 16 Mei 1969, YDPA telah mengisytiharkan darurat. Antara perkara yang diputuskan ialah: pertama, penangguhan parlimen; kedua, pergantungan perlembagaan; ketiga, beberapa tempat telah dipilih untuk dijadikan sebagai pusat perlindungan; keempat, perintah berkurung telah dikuatkuasakan oleh polis di mana orang ramai tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah dan mereka hendaklah tinggal di rumah masing-masing. Dan yang kelima adalah penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Dan yang keenam ialah semua berita daripada pihak media perlulah ditapis bagi mengekalkan kesahihannya. Selain itu, kerajaan juga perlu memastikan bekalan makanan penduduk mencukupi, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan perlindungan. Dan yang seterusnya ialah Stadium Merdeka dan Tionam Settlement dijadikan sebagai pusat perlindungan bagi masa rusuhan. Dan yang seterusnya pula ialah pemagaran kawasan Kampung Baru dan dijadikan sebagai kawasan berkurung yang paling besar. Dan yang seterusnya ialah tentera memberi perlindungan kepada penduduk yang berlindung di kem-kem tentera. Langkah kedua yang diambil oleh kerajaan ialah menubuhkan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran. Mageran telah ditubuhkan dan telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong di mana ianya dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Mageran diberi kuasa untuk memerintah semasa darurat iaitu bermula daripada 16 Mei 1969 sehinggalah 23 Februari 1971. Dan Mageran dipertanggungjawabkan untuk mengawal ketenteraman negara. Dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Mageran ialah: yang pertama, masalah perpaduan kaum, dan yang kedua ialah masalah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum.
Okey, mari kita lihat apakah peranan Margaret. Antara tanggungjawab Margaret termasuklah pertama, mengembalikan keamanan dan undang-undang. Kedua, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Ketiga, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum di dalam negara. Dan yang keempat ialah menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang. Dan yang kelima ialah menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Dan yang terakhir ialah Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Langkah yang ketiga adalah berkaitan dengan peranan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu juga mengambil langkah dalam usaha pemulihan keamanan negara yang mana ianya melibatkan Raja-Raja Melayu seperti Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II, di mana mereka telah menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Selain itu, pemimpin masyarakat dan politik di negeri Perak juga telah menubuhkan Jawatan Kuasa Muhibah, di mana jawatan kuasa ini telah menulis surat dan merayu kepada penduduk agar bertenang dan sentiasa mengekalkan keamanan. Selain itu, raja-raja di negeri lain juga memainkan peranan di mana mereka meminta agar rakyat bertenang dan sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salbah binti Mansur, angka giliran 2023-2724-224 akan menyambung iktibar peristiwa ataupun pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertamanya kita boleh melihat daripada sudut kepentingan kesatuan. Pengajaran di peristiwa ini ialah pentingnya semua kaum yang berada di Malaysia untuk bersatu padu dan hidup dalam keadaan yang harmoni. Perpecahan yang berpunca daripada kepentingan peribadi akan merugikan semua kaum yang ada. Konflik yang berlaku akan hanya menjejaskan imej negara di persada antarabangsa. Kemajuan negara juga akan turut terjejas sekaligus memberikan impak negatif kepada politik, sosial dan ekonomi negara. Kita seharusnya bersatu demi negara untuk hidup aman dan damai. Iktibar seterusnya ialah kita dapat memperbaiki hubungan antara kaum. Tragedi ini telah membuka ruang muhasabah diri untuk semua pihak supaya memikirkan sejauh manakah hubungan antara semua kaum sebelum dan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Semua pihak seharusnya saling hormat menghormati dan juga saling percaya mempercayai antara satu sama lain. Semua kaum seharusnya cuba untuk memperbaiki hubungan agar keamanan terus terpelihara. Tanggungjawab memelihara keamanan negara adalah tanggungjawab bersama tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Seterusnya iktibar peristiwa iaitu kita dapat menerima kekalahan atau kemenangan secara bersederhana. Melihat kepada peristiwa 13 ini ianya berpunca daripada sikap provokasi antara pihak yang memperoleh kemenangan dalam pilihan raya dengan pihak yang kalah dalam pilihan raya tersebut. Oleh yang demikian, timbulnya perasaan tidak puas hati sehingga menimbulkan kekacauan dan pemusuhan di antara kaum Cina dan Melayu sehingga membawa kepada kemusnahan. Kedua-dua pihak seharusnya bersederhana dalam menerima kemenangan atau kekalahan dalam pilihan raya tanpa perlu mencetuskan kejadian yang tidak diingini. Seterusnya, pengajaran daripada peristiwa 13 ini, janganlah kita keterlaluan dan terlalu beremosi. Sikap keterlaluan dan terlalu beremosi dalam memperjuangkan ideologi masing-masing mengikut emosi dan amarah telah mendatangkan kesan dan akibat yang buruk. Sikap sebegini hanya merugikan diri sendiri, malahan lebih teruk lagi melibatkan orang sekeliling. Semua pihak seharusnya bertindak secara bijak dan menggunakan akal fikiran yang waras. Setiap tindakan yang ingin dilakukan seharusnya memerlukan pertimbangan yang sewajarnya agar peristiwa yang merugikan semua kaum di Malaysia ini dapat dielakkan dan tidak berulang lagi. Sebagai penutup, kita ingin melihat
Kesimpulannya, tragedi 13 Mei 1999 menyebabkan berlaku beberapa perubahan di Malaysia, terutama dalam sektor politik. Kerajaan telah menubuhkan beberapa persatuan dan badan-badan kerajaan yang baru seperti Mageran, MAPEN, DEB, JPN, MMN, Rukun Negara dan banyak lagi. Pelaksanaan dasar-dasar ini memerlukan kerjasama serta komitmen daripada setiap lapisan masyarakat, terutamanya pemimpin politik. Tercetusnya rusuhan kaum ini juga disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab pemimpin politik semasa berkempen dan selepas keputusan pilihan raya diumumkan. Para pemimpin politik serta pengikut-pengikutnya tidak dapat mengawal perasaan serta tidak menghormati sensitiviti kaum lain. Oleh itu, peristiwa ini banyak mengajar setiap anggota masyarakat tentang nilai murni yang perlu ada pada diri sendiri untuk mewujudkan hubungan yang harmoni. Dengan demikian, sekian, terima kasih.